komen perasaan Ustaz. Okey, alhamdulillah. Lipat balik ke atas mereka, ya Allah. Allahu kan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan tu kita masuk. Okay, terima kasih Ustaz Zul kerana sudi hadir dalam orang kata masa berbual Santai. berbual santai berkenaan apa-apa kisah, terutama sekarang ni sebelum ni Ustaz Zul sekarang ni pernah menjadi calon baru-baru ni PRU 15 sebagai Dun Semambu. Dun Semambu. Okey, terima kasih sekali lagi Ustaz Zul kerana datang ke tempat buruk saya ni. Terima kasih kerana menjemput. So saya saja nak tanya-tanya dulu, kita dah lepas PRU tapi yalah pengalaman tu memang menarik lah. Kira benda dah sebulan berlalu. Tapi kalau lah Ustaz Zul ingat bila Ustaz Zul pertama kali dengar Ustaz Zul mungkin pihak PAS ke pihak Perikatan Nasional memberitahu Ustaz Zul akan menjadi calon, apakah reaksi dan perasaan masa tu? Okey, baik, terima kasih kepada saudara Kushairi. Satu benda yang saya nak kongsikan dalam kita bersama-sama dengan Parti Islam ni lah kan. Dia Parti Islam Semalaysia PAS ni pada saya dia mungkin saya pun taklah tahu dengan lebih lanjut dengan parti-parti yang lain kan. Di dalam PAS ni antara sikap yang ada pada ahli dia, tak ada seorang pun daripada kalangannya yang meminta-minta jawatan tu. Jawatan tu tak diminta. Jadi saya ingat waktu saya tu sendiri bila disebut ataupun nak diangkat nama, biasanya sebelum PN tu, sebelum di peringkat gabungan, kita akan selesai nama calon di peringkat parti dulu, kan, baru kita akan usul di peringkat Perikatan Nasional. Kemudian baru dia akan pilih yang mana boleh jadi keboleh menang bagi calon tersebut. Jadi bermula dengan Parti Islam tu juga, ataupun dengan jemaah kita ni, PAS tu sendiri, masing-masing semua tak nak. Semua tolak. Termasuk dengan calon yang lepas tu, Abang Usop tu, Yusuf Hasin tu, yang dulu kita bersama-sama memenangkan dia tu, cuba nak menangkan dia, pun mati-matian tolak. Maknanya selain daripada Ustaz ada lagi calon yang lain. Nama calon yang lain tu pun bukan kerana mereka mengusulkan nama, tapi disebabkan orang lain yang meletakkan nama tersebut. Dan kebetulan saya ni sebagai ketua pemuda. Ketua pemuda. Jadi, dan memang hasrat parti kalau boleh dia nak meramaikan kursi yang ada yang dipertandingkan oleh pemuda. Jadi dia tengok nampak ketua pemuda dalam keadaan kesesuaian pada mereka mungkin. Jadi dia usul kata ataupun meletakkan nama yang ada pada itulah. Jadi tu saya kata, ataupun kebanyakan orang bila sebut pasal calon-calon ni, saya kata saya tak pernah sebut saya setuju, tapi saya ikut apa yang diarahkan tu saja. Tu yang di peringkat diri saya sendirilah. Saya tak pernah pun kata saya setujulah, saya tak pernah. Tak pernah. Bahkan apa yang disuruh, tanda tangan ke, isi borang ke, semua tu atas arahan. Saya ambil sikap ini semua atas arahan parti yang saya kena akur. Tu sajalah. Jadi lepas pada tu di peringkat selesai di peringkat PAS tu sendiri, maka barulah diusulkan nama pula di peringkat Perikatan Nasional. Dan kita pun sebenarnya di peringkat Semambu Bersatu pun ada mencadangkan nama untuk diletakkan calon di peringkat mereka. Tapi kita ada orang panggil perbincangan yang kita agak harmoni lah kan. Kita saling tolak ansur sesama sendiri. Jadi kelebihan tu memihak kepada peringkat kita lah, peringkat PAS tu sendiri. Jadi disebabkan kita dah ada nama di peringkat PAS, jadi diteruskan lah. Masa mula-mula dengar tu termenung juga, terkejut ke bagaimana? Saya kalau istilah dalam bahasa sastranya nihil maksudnya kosong. Dia rasa betul ke nak jadi calon ni, tapi yalah kita buat kerja macam biasalah. Habis sebab reaksi isteri, reaksi keluarga. Mereka sudah pastilah terkejut. Dan saya pun jenis saya bab parti ni saya tak berapa sebut-sebut sangat dalam keluarga. Tapi keluarga belah saya macam keluarga saya di Lipis, memang majoriti mereka ni ahli PAS lah. Cuma keluarga belah isteri tu dia agak bercampur, maksudnya
mereka bukan pendukung PAS. Jadi bila saya diangkat jadi calon tu, mereka agak terkejut lah. Dan saya pun tidaklah mewawarkan saya dijadikan calon. Saya tak. Yang cakap saya jadi calon tu semua orang lain. Kebetulan keluarga isteri di Kuantan ni ramai juga. Ada pak saudara dia, ada mak saudara dan sebagainya. Mereka lah yang sebut yang saya akan jadi calon sekian. Untuk saya sendiri mempromosikan diri sebagai calon tu bukanlah. Tapi satu pengalaman yang baru berharga, lah. Betul. Berharga dan baru untuk Ustaz. Sekarang Ustaz bekerja sebagai? Saya sebelum pada diangkat jadi calon tu, saya bertugas di Sekolah Menengah Agama Al-Irsyad Balok sebagai guru lah. Guru yang biasa di situ, bukan pentadbir. Kemudian juga menjawat sebagai jawatan imam 2 di Cenderawasih lah. Jadi lepas pada jadi calon tu kira bercuti lah. Bercuti sementara. Jadi sudah ada pengalaman baru, tapi rasanya Ustaz dah lama dalam gerak kerja PAS ni lah, dalam kerja parti. Jadi cuma saya ada tanya YB Andan juga. Cuma kali ni PR15 kita berbeza sikit pendekatan kita, maknanya dengan bersama Perikatan Nasional. Jadi apakah perbezaan yang selama ni, terutama di Semambu lah, bagaimana kita nak mendekati para pengundi bersama dengan bersatu dan gerakan? Ada perbezaan ke ataupun biasa-biasa saja? Sebelum tu untuk saya kongsikan, pada PRU 15 pada kali ni saya baru mengundi kali kedua. Baru kali kedua. Maksudnya kali kedua dah diangkat jadi calon tu berat lah kan. Patutnya orang yang berpengalaman lebih sikit. Jadi kali pertama tu saya ingat waktu PRU 14 tu lah. Waktu tu membantu saudara Yusof Hasim tu, calon di Semambu tu. Dan kita nampak lah, kita tengok bila kita bergerak dalam proses bagaimana kita nak membentuk gerak kerja pilihan raya tu. Jadi kita nampak situasi pada saat itu, waktu gitulah. Kemudian pada PRU 15 ni pun kita nampak sudah pastilah ada perbezaan tu kan, bila mana kita dah bergabung dengan mereka yang di luar daripada parti kita, dengan gerakan, dengan bersatunya. Memang kita akan nampak sedikit perubahan, namun tak adalah nak kata perubahan yang janggal, yang sampai kita tak boleh, ataupun kalau orang putih panggil awkward kan, tak kena nak buat kerja, tak kena nak buat kerja kan, tak boleh janggal macam janggal kekok, tak adalah sampai begitu. Maksudnya kita terus buat macam kerja macam biasa, menerangkan kepada masyarakat tentang pembawakan yang kita cuba nak bawa. Lepas tu kita beritahu pula kelebihan-kelebihan yang pernah kita ada, laporan-laporan track record, terutama membabitkan macam YB Andan kan, macam mana pencapaian yang dia pernah buat di Berserah ni, dan orang kenal dia dan sebagainya. Itulah yang kita cuba perkenalkan. Maksudnya track record tu penting untuk kita maklumkan kepada masyarakat lah. Walaupun kita dianggap sebagai satu gabungan yang baru, tapi tak bermaksud kita ni tak boleh nak menyumbang kepada masyarakat tu. Jadi gerak kerja memang kita nampak perbezaannya. Dan kalau ingat waktu PRU 14 tu dulu, kita nak pergi ke tempat-tempat orang Cina ni, kita tak ada tenaga. Kan waktu tu kita bergerak solo, PAS kan. Kita tak ada tenaga non-Malay. Jadi pada kali ni kita ada tenaga non-Malay yang bersama-sama dengan kita berkempen di tempat-tempat gerakan semua bantulah. Ya, betul. Jadi mereka ni lah yang banyak membantu kita pergi ke tempat-tempat kaum yang non-Malay ni, untuk kita mempromosikan apa yang kita ada lah kepada mereka tu. Itulah perbezaan yang ada. Tapi daripada sudut kata-katanya, boleh kita katakan kerja tu lebih kurang sama lah. Saya ingat demografi, macam demografi di Semambu ni dia non-Malay tu ramai sikit kan. Kemudian first time saya dengar Ustaz Zul dapat jadi calon. Di kalangan orang surau, orang masjid, fahamlah. Kuliah rata-rata. Jadi reaksi dia orang, rasa macam excited lah. Ustaz Zul akan jadi itu. Tapi kadang-kadang nak sampai ke Semambu, terutama di Semambu, nak sampai ke bukan Melayu seperti orang Cina dan India, kita dapat bantuan daripada non-Malay tadi, gerakan tadi. Jadi macam mana reaksi dia orang pertama kali jumpa Ustaz Zul? Yalah, orang masjid dah faham dah, orang Melayu dah faham dah, orang kat masjid kan. Macam mana dia punya penerimaan, reaksi dia orang macam mana? Saya tengok antara kematangan politik masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia. Kematangan politik masyarakat Malaysia ni, bila sebut masyarakat Malaysia ni, masyarakat yang majmuk lah kan, multiracial. Maksudnya semua yang berbilang, termasuk Cina, India, Melayu itu sendiri kan. Maksudnya
mereka ni walaupun mereka sedang berjumpa dengan calon yang mereka bukan undi kan, walaupun keputusannya kita dah tahulah, namun mereka ni bukanlah jenis orang yang ada sikap menolak kan. Awal-awal tolak. Saya pergi kata-kata, yalah, mereka perkenalkan saya pun ataupun saya mendekati mereka dan sebagainya, semua okey, tak ada masalah, manis muka, tak ada pun satu ungkapan yang kita dengar yang boleh menyakitkan hati. Ini jujur saya sebut. Walaupun mereka tu kita faham mungkin penerimaan daripada sudut calon yang apa orang panggil gelaran ustaz tu, mungkin mereka ada skeptikal. Lebay. Ya, lebay tu sendiri. Tapi daripada sudut penerimaan mereka terhadap kita berada di situ, mereka tak adalah menunjukkan yang mereka ni protes, mereka ni tunjukkan muka yang tak senang dan sebagainya. Terima. Cuma kita faham undi tu adalah hak masing-masing kan. Betul. Jadi itu terserah pada masing-masing lah. Tapi daripada sudut yang saya sebutkan tadi, kematangan politik masyarakat Malaysia tu boleh dipuji lah. Mana still ada Ada. Politik matang dan sejahtera tu memang masih kita kekal. terapkan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab contoh kalau ikutkan PRU 14, data kalau ikutkan majoriti besar daripada PH, dia orang dapat daripada PH. Siapa nama dia apa? Lee Chin Chong Kan. Jadi Lee Chin Chong dah tak ada, dia bukan yang baru kan. Jadi sekarang ni kalau tengok keputusan, majoriti tinggal 800. Mana majoriti kalau yalah Ustaz Zul kalah pun, tapi majoriti tu tipis. Jadi bila tipis tu, penerimaan tu ada. Tapi ada orang kata ini adalah pengundi baru. Jadi trend tu adalah pengundi baru ke ataupun memang di Semambu ada peralihan? Orang kata peralihan daripada PH atau BN ke PN, ataupun memang pengundi baru punya apa mungkin sekarang ni pengundi muda kan, adalah sokongan muda. Saya rasa kat mana tu? Saya rasa semua data analisa berkaitan dengan PRU ni semua sama di semua tempat. Maksudnya masih kekal dengan bantuan pengundi barulah. Sebab keberjayaan kita trendingkan jenama Perikatan Nasional tu di dalam media sosial, yang mana sebelum pada ni kita terkebelakang. Waktu PRU 14 tu memang kita agak mundur kan. Kita akui waktu tu PH memang menjuarai dengan di peringkat media sosial. Jadi kita cuba alihkan kita punya medium kita yang sebelum ni lebih kepada ceramah kelompok, kita lebih fokuskan kepada peringkat media sosial, terutama dalam bab TikTok. TikTok saya pergi mana-mana jumpa orang muda, kita tanya TikTok, dia orang kata trending memang PN waktu tu. Ustaz ada TikTok? Ada. Walaupun orang kata paksa rela lah. Saya setakat ni kalau Facebook tu pun payah kita nak update dan sebagainya. Tapi dia suruh buat medium baru, tak apalah, kita akui tu sebagai satu medium kita kan. Jadi memang setakat ni trending dalam media sosial waktu tu memang Perikatan Nasional lah. Yang tu yang kita nampak keberhasilan kita lah. Dan memang pun kita kata, boleh kita sebutkan sebagai pengundi anak muda ni sebagai faktor lah, sebagai penyumbang terbesar kepada kemenangan, bukan hanya sekadar di tempat-tempat kita ni, bahkan di seluruh tempat, di semua tempat begitu. Dan kalau kita tengok pun undi-undi yang sebelum pada ni yang tak beri kepada kita tu, nak kata besar untuk beri kepada kita tu, tak juga, masih lagi statik. Cuma kita ni pertambahan dengan pengundi baru yang walaupun bukan pengundi muda, tapi mereka ni first time juga. Mungkin mereka sebab ada pertama kali nak mengundi, kegarihan pun nak turut serta dalam mengundi pun boleh dikatakan sebagai penyumbang lah. Calon pun orang muda. Calon pun orang muda. Orang muda ada aspirasi muda tu ada lah. Inspired tu. Handsome gagah kan. Jadi kira maknanya mungkin ada peralihan, mungkin ada, paling besar adalah pengundi muda macam tempat-tempat lain lah. Jadi Ustaz dah sebut dah, soalan saya sebenarnya pasal social media. Jadi social media ni Ustaz dah ada TikTok. Jadi selepas ini mungkinkah orang kata nak menunjukkan kita tak kalah kan, orang kata PN tu tak kalah, tapi kerja tu masih perlu diteruskan. Adakah pendekatan selepas ini banyak melibatkan social media ke, macam Ustaz akan update Facebook dan TikTok selalu ke mana? Dia pada saya dan sikap saya pun sebenarnya saya lebih cenderung untuk kita buat kerja tu biar nampak smart ataupun nampak yang lebih cerdik lah kan.
Kalaulah kita nak pergi rumah ke rumah setiap orang tu agak mustahil. Kan. Jadi kita kena guna teknik ataupun cara, mekanisme yang kita rasakan benda tu dah memang ada kan. Bagi setiap rumah tu dah memang ada handphone, dah memang ada setiap orang. Bahkan apa orang panggil memang satu benda yang orang guna pakai semua. Jadi kita kena gunakan teknik tu jugalah. Maksudnya sekarang ni pun bukan dalam tempoh berkempen pun kita takkanlah sampai nak macam sebelum waktu berkempen kan. Waktu berkempen tu kita balik sampai pukul 12 malam kan. Jadi takkan kita nak kembali waktu tu jadi letih lah pula. Ni nak sampai ke 5 tahun jarak masa yang panjang. Kan. Jadi kita kena work smart, antaranya dengan kita perkasakan lagi dengan medium sosial. Sudah pasti kita akan update semua. Baru-baru ni pun banyak benda dah yang kita update lah sepanjang lepas pada PRU ni. Banyak tempat-tempat yang kita pergi kan, aktiviti-aktiviti kemasyarakatan tu kita masukkan dalam Facebook kan. Kemudian Facebook kita live ada. Facebook live pun kita ada buat. Jadi cumanya kita mungkin kena susun dengan lebih baik lagi lah. Waktu-waktu yang sesuai kan. Banyaklah kita cuba, macam di peringkat pemuda kita tengok medium TikTok tu masih lagi boleh kita terokai lagi. Kan. Sebab saya tengok anak muda setakat ni dengan TikTok tu masih lagi dia orang berpegang. Kita tak tahu pada masa 5 tahun akan datang. Sebelum PRU 14 tu, TikTok mungkin tak berapa nampak macam sekarang. Kesan dia. Waktu tu dia orang kata Twitter. Twitter, kan? Generasi Twitter tu. Tu yang jadi PH boleh menang tu. Waktu tu Facebook pun masih lagi dominan. Jadi pada masa PRU 15 ni pula TikTok tiba-tiba mengambil alih tempat Twitter. Twitter pula nampak jadi macam sendu, suam. Orang tak apa-apa nak pergi kan. Dia dalam suasana dia saja kan. PRU 16 kita tak tahu pula. Jadi sebab mungkin dengan apps yang lain ataupun dengan suasana kita tak tahulah apa benda yang menjadi medium terbaru yang menambah hati anak muda tu. Jadi benda tu dia tak boleh terhenti. Dan kita kena sentiasa terokai apa dia anak muda punya kecenderungan kan, supaya kita tak ketinggalan lah. Kan dia biasa dalam politik ni kita kena sentiasa menjuarai. Kalau kita tak menjuarai maka kita akan ketinggalan, up to date. Kena up to date. Jadi kita akan ketinggalan, jadi kita rugilah. Kan. Tapi yang penting sosial media PN ada dibayar ke, macam setengah pemimpin kata bayar TikTokers, bayar ke? Saya tak pastilah di mana dia orang punya dapat maklumat ataupun dia orang punya dapat. Tetapi kita sebut beginilah. Macam kami pun di peringkat PAS ni, kita tahu PAS tu sendiri memang bekerja selama ni, mana pernah dapat dana yang besar. Ataupun kalau dapat pun hanya setakat duit poket. Dia poket pun bukanlah duit poket yang besar. Saya 10 juta berapa? 90 juta tak ada. Tak tahu mana dia orang dapat. Saya rasa kalau 90 juta saya tak pakai Azia. 600 bilion kan. 600 bilion pula tak mana-mana. Angka tu sentiasa berubah kan. Daripada 600 bilion turun pula jadi 95 bilion kan. Lepas tu pula nak kena kaji pula 95 bilion tu pergi ke mana dan sebagainya kan. Setakat ni walaupun kita pegang kerajaan-kerajaan negeri kan, macam contoh di Kedah di Kedah, Terengganu dan juga Kelantan, kita tak nampak lah benda tu boleh berikan kesan yang besar untuk bagi duit yang banyak kepada anak-anak muda kan. Melainkan memang betul mereka tu sepenuh masa bekerja. Tu lain lah. Bekerja sebagai media penerangan sari hidup. Ya, betul. Tapi saya tengok kata-kata anak muda yang terlibat dengan dalam TikTok tu, dan kita kenal mereka tu ahli jemaah. Dan kalaupun mereka ahli jemaah, sama juga macam kita ahli jemaah PAS. Yang kalau misalnya kita pun dulu tak dibayar, kerja dengan seikhlas hati, memang berdasarkan kesedaran nak memenangkan PAS, begitu juga mereka. Kan. Jadi nak serkap jarang macam tu, kita pun boleh buat serkap jarang kan. Kita pun boleh kata, oh sama ni kamu dapat untuk bagi RBA kamu, tak kira nak sebut begitu. Belah-belah dulu suasana kan, dulu kan. Ya. Takkan kita nak sebut itu. Ada juga yang kata, kan. Dapat dana daripada negara-negara luar sebagai contoh kan. Tak kita nak buat mainkan sentimen tu lagi. Jadi kena cerdik lah kan dalam kita nak lontarkan sesuatu isu tu. Jangan kita buat isu yang boleh yang panggil. Sebenarnya isu tu banyak memakan diri. Ya, betul. Kan? Banyak makan diri. Kita pun faham anak muda ni kena pula mereka yang terlibat kan. Mereka sendiri ada kesedaran nak bagi sesuatu isu konten dalam TikTok mereka kan. Ada je kan. Ada. Tiba-tiba
dia cakap dibayar, sedangkan mereka tak dibayar. Takkanlah mereka tak berasa hati. Betul. Kan? Jadi selalu social media ni orang kata yalah konten tu benda dah direkod. Ya. Apa yang sebelah tu orang boleh replay balik. Cakap berlainan kan. Sebab tu orang suka konten. Dulu lain, hari ni lain. Makan diri balik. Ya, betul. Itu kalau kita nak katakan isu itu nak dimainkan lah sebagai contoh kan. Jadi itulah benda yang mereka buat pun dulu. Dulu waktu kita lah PAS tu kan. Tak ada pun hitam putih, tak ada pun leak, kebocoran audio dan sebagainya yang menyatakan yang kita bekerjasama dengan UMNO kan. Itulah yang mereka mainkan sebagai contoh. Sekarang kena kembali kepada mereka. Tok dia. Jadi macam tu kan. Jadi anak muda ni kreatif. Kena ingat, kreativiti anak muda ni jangan kita pandang enteng kan. Jadi itulah bahan untuk mereka. Tapi saya rasa itu modal mereka untuk menafikan ataupun nak alih isu apa yang mereka dah buat sekarang ni. Kita faham je. Okey, yang itu secara online lah. Okey, secara offline pula dekat Semambu, ada apa-apa perancangan Ustaz Zul untuk menyantuni anak muda, orang-orang pengundi, bukan anak muda saja, pengundi-pengundi di Semambu. Yalah, mungkin next PRU 16, mana tahu, walaupun Ustaz tak minta, tapi kami minta ke sama-sama minta. Ada perancangan tak di kalangan orang kata di kalangan tim-tim Semambu? Ada apa-apa tak secara offline? Sudah orang kata barang pastilah benda offline. Kita semua apa orang panggil kaedah tu kita akan cuba semua. Offline pun kita cuba, online pun kita cuba. Pertama bukanlah hanya sekadar kita nak target untuk menang pilihan raya, walaupun itu sebagai cara kita untuk dapatkan kita punya kuasa di dalam nak hasrat kita untuk di dalam politik ni kan. Namun yang kita nak targetnya memang kita nak cuba ambil crowd anak muda tu tadi, dan kita juga nak minta sumbang saran daripada mereka apa yang boleh kita buat dengan bersama-sama dengan mereka kan. Dan memang merangka untuk kita punya program tu memang saban tahun kita buat. Apa kan? Macam contoh apa? Baru ni tadi kita ada pertandingan futsal bawah 18 tahun. Kan. Jadi satu lagi kekangan kita ni mungkin sekarang ni kita masih lagi banyak faktor yang kita kena fikirkan. Sebagai contoh, ekonomi di peringkat nasional pun masih lagi belum pulih. Kena pula pada tahun akan datang ni lebih kepada orang panggil berdepannya dunia dia dengan masalah ekonomi tu. Jadi kita tengok kesesuaian yang mana, walaupun kita tak buat dengan secara skala besar, belanja kita buat lah. Kita buat dengan skala kecil. Yang penting sekali maklumat tu kita kena sampai lah. Antara masalah kita sebelum pada ni, banyak maklumat tu tak sampai. Dan mungkin perubahan anak muda tu kita tak tahu. Perubahan maksudnya tabiat anak muda tu, kalau dulu sebelum pada ni mereka nak keluar tu payah. Keluar maksudnya mereka nak bermasyarakat. Betul. Kan? Duduk sekarang dalam rumah. Ya, betul. Mereka lebih selesa duduk dalam rumah bersama-sama dengan keluarga barangkali kan, tapi tak berkeluarga pun, sama-sama urusan mereka dalam rumah tu lah. Nak ajak mereka keluar tu agak sukar lah. Tapi kita cubalah teknik yang mana yang adalah program-program. Ada mungkin insya-Allah kita akan cuba rancang yang terbaik yang memenuhi inspirasi anak muda tu tadi. Kan. Tadi Ustaz cakap ada sumbang saran, maknanya ada cadangan. Kita memang minta kalau ada boleh, apa-apa saluran tak boleh untuk cadang pada Ustaz Zul? Kita sedang merancang untuk nanti di peringkat Semambu ini pun kita dalam perancangan lah. Waktu bila yang sesuai tu kita akan tengok keadaan lah. Memang kita merancang untuk kita buka satu pusat khidmat di peringkat Semambu, walaupun kita kalah. Ya kan? Walaupun kita kalah. Macam sini dah ada kan? Sini sebab dia memang patutlah kena buat kan. Sebab sebagai saluran, sebab dia selaku YB, memang nak kena buat sebagai tempat orang nak pergi terus kat situ kan. Kita ni walaupun kita kalah, cadangan yang ada di peringkat pimpinan, dia kata memang dah kena buka untuk pusat khidmat kita sendiri. Cara macam mana ataupun tempat di mana, waktu bila tu kita masih lagi dalam penelitian lah. Supaya kita tak rugi, kita tak apa panggil,
Sebab kita buka tapi orang tak nampak. Tu kena ambil kira juga. Jadi bila cara macam tu kita dah buka pusat khidmat tu, tu antara kaedah yang mungkin orang boleh datang lah. Kan, itu benda yang kita dalam fikiran kita, dalam perancangan kita. Mungkin ada cara-cara yang lain. Sebagai contoh, kalau saya tengok sekarang ni, antara yang dibuat oleh Ketua Pemuda PAS Perak tu, Ustaz Hafiz Sabri, dia buat secara online. Nak hantar cadangan, laporan berkaitan dengan apa juga, just scan barcode, nyatakan apa yang diinginkan. Itu digital lah. Itu secara digital kan. Itu lebih nampak lebih up to date. Lebih up to date, lebih nampak sesuai dengan anak muda tadi. Begitulah mungkin, insya-Allah. So kita naik sikit, up sikit. Di Pahang lah. Pahang masa tu kerajaan pun lambat sikit nak membentuk. Jadi boleh Ustaz terangkan sikit pengalaman masa menunggu keputusan, kemudian nak tunggu. Saya tak tahu kalau Ustaz join sekali perbincangan dengan kerajaan tak join. Mungkin ada pengalaman sikit masa-masa tu. Maklumlah pertama kali jadi calon, kemudian dengan keadaan politik ada pengalaman sikit. Saya sebenarnya kalau tadi kita cerita bab berkaitan dengan pemilihan calon tu kan, saya sendiri pun kalau misalan benda tu tak penting bagi diri kita, maka lebih elok kita tak perlu terlibat. Betul. Sebab dia akan pening kepada kita kan. Kita pula dah kena fikir kan. Dah lah kita pertama kali jadi calon kan. Jadi benda-benda yang kita rasa perlu diuruskan oleh pimpinan yang lebih berkewajipan untuk menyelesaikan masalah itu, kita serahkan kepada mereka lah. Cuma cerita-cerita tu kita dengar je lah. Kita sampai kepada kita apa tawaran-tawaran yang kita berikan kepada Barisan Nasional kan, yang kita dengar tu memang sampailah kepada kita tu, sebab kita dalam grup calon tu. Cumanya berkaitan dengan soal keputusan tadi tu, dalam menunggu keputusan tu, memang kita waktu tu tak fikir lagi nak bentuk kerajaan. Tak fikir lagi kita sebab kita safe. Ya betul, memang kita nak tunggu je keputusan yang sebenar tu keluar, rasmi kan, keputusan rasmi tu keluar. Kemudian mungkinlah lepas pada tu adalah perancangan di peringkat pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional ini dalam nak membentuk kerajaan kan. Jadi itu waktu tu stand saya lah. Stand saya duduk di rumah waktu tu, dan dia sebutlah dia arah bagi yang belum menang ataupun kalah waktu itu, tak perlu pergi ke Wisma Belia, tempat pengumpulan kertas undi tu kan, untuk keputusan undi tu, tak perlu pergi situ dia kata. Just duduk di rumah, berehat, dah dapat tahu keputusan, menang baru pergi. Sama macam YB Anand pun. Cuma dia tahu dengan lebih awal lah, sebabnya majoriti kan besar kan. Jadi mungkin dia anggap benda tu boleh menang lah. Cuma saya ingat waktu tu orang hantar saya punya hantar laporan keputusan tu kat rumah saya duduk tu, memang saya waktu tu memang ngantuk nak tidur kan. Saya kata Allah, ini kalah ke menang memang tak kisah lah waktu tu kan. Penat lah kan. Ikutlah waktu tu kan. Tapi orang duk hantar kita, saya tak langsung duk tengok agak lah. Tengok. Tapi waktu tu memang saingan lah. Kejap kan kita menang 2,000. Debak waktu tu. Menang 2,000, menang 1,000. Saya tak tahu nak kata berapa banyak solat hajat dah. Zikir solat hajat. Okay, saya zikir solat hajat bukan sebab nak menang ke apa. So tenang hati. Tenang hati je lah. Nak tenangkan hati je. Menang pun satu beban juga. Kalah pun satu perasaan lain. Perasaan yang lain. Betul. Memang waktu tu solat hajat sebab nak tenang hati. Sebab ya Allah, ya Tuhanku, kau bagilah benda yang terbaik je lah untuk aku kan. Doa begitu je lah kepada Allah. Jadi waktu tu memang tengok kita dah jauh leading, 4,000 lebih tak silap waktu tu. Di Semambu 4,000 lebih leading kan. Menang lepas tu makin lama kesesut. Lepas tu pergi kepada 300 majority. Makin tipis. Kemudian dinaik balik. Naik balik tu kata okey, dah suruh standby dah nak pergi ni. Bawa tiba-tiba turun balik, turun 1,800. Tak ada lah. Lepas tu duduk terus lah kat rumah. InsyaAllah mungkin tu rezeki Ustaz juga, supaya mana tak serabut. Sekarang ni tak serabut kan. Dah jadi YB nanti serabut sikit. Tapi mungkin satu hikmah besar lah kan. Mungkin untuk preparation untuk PRU 16. Soalan last. PRU 16.
So kalau orang mari datang Ustaz Zul, isi barang apa semua. Beres tak? Saya masih sikap yang sama lah atas arahan parti. Ini pun sekarang ni dalam keadaan tempoh lepas pada PRU ni pun dah banyak dah perancangan-perancangan oleh kawan-kawan dalam jemaah dalam parti kita ni untuk macam mana nak hadapi PRU 16. Masa awal ini dia orang nak buat Kerja mesti start sekarang. ya, dia orang kata begitu. Kerja mesti start sekarang. Cuma banyaklah benda-benda yang saya mungkin tak boleh nak kongsikan sebab masih dalam perbincangan kan. Banyaklah, terutama membabitkan kerjaya dan sebagainya. Macam saya sekarang ni pun saya dah sambung balik ke sekolah. Cuma ada pula perancangan lepas benda tu oleh sahabat-sahabat ni. Jadi kita follow lah semua benda perancangan yang kita rasa boleh membantu kita dalam jemaah ni. Kita buat yang terbaik lah. Penat tu penat Ustaz. Penat, memang penat. Saya sebut begini, saya kata memang kalau ikutkan hati memang tak nak dicalonkan lagi lah. Sebab letih, penat. Dan bila saya dengar mantan calon yang meninggal tu di Rompin, yang di Tioman tu, yang Tioman tu kan, cikgu ke apa dia tu, Haji Yunus, kan. Saya kata patutlah kalau sampai letih tahap tu, kalau meninggal kan. Saya yang muda pun rasa letih. Kan. Cuma YB macam waktu tu saya YB Datuk Seri Saifuddin dengan YB Haji Andan Surah ni sebab mereka mungkin dapat pengalaman. Step yang mereka nak buat tu tak tahu. Yang kita ni merawak lagi kan. Itu pun perancangan ada, bukan tak ada. Saya pun pujilah Pengkap PKC kan, pasukan kempen calon tu mengatur kita punya gerak tu memang bagus. Dan saya kira saya pun banyak rehat juga nak banding dengan YB yang ada ni. Saya dengar YB Andan tu kalau balik pukul 1 pagi sokmo. Kan. Dia sebab rumah jauh kan, Cerating. Cerating. Dia nak pergi ulang. Saya balik-balik kawasan jumpa rumah. Memang dekat dah nak balik rumah. Itu pun rasa letih. Rasa saya tak tahulah letih sebab nak kata kita fizikal sangat pun tak juga. Kan, mental mungkin. Bergerak. Kan. Waktu-waktu pula memang kita ni baru-baru lagi. Jadi baru-baru lagi, orang baru nak kenal. Jadi kena banyak sikit jumpa orang. Itu saya kata saya ingat waktu tu di Galing Camp, dalam sejarah hidup seramai itu saya salam. Seramai itu saya salam orang. Jadi saya kata kepada orang, kata kalau rasa nak ada pengalaman salam orang ramai ni, tak payah jadi artis, tak pun jadi calon. Salam saya kata, ya Allah Rabbi, kata memang pengalaman berharga lah. Pengalaman berharga. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama. Saya rasa macam satu yang, yalah, kita first time kalau kita temu ramah YB ni, kita dah tahu dah. Ini orang yang pertama kali menjadi calon, dan insyaAllah mana tahu akan jadi terus. Kerja dah mula dari sekarang. Harap keberkatan dan setiap apa kerja Ustaz lah. Sebab benda ni kita niatkan bukan untuk menang kuasa je, sebagai amal. Betul. Untuk yalah, masing-masing di akhirat nanti insya-Allah. So terima kasih Ustaz sekali lagi. Sanggup datang sini jauh-jauh ke Balok untuk kita sembah ini. So terima kasih banyak. Sama, insya-Allah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Terbaik.